أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadil Tuan Imam Al-Fadil Tuan Bilal, yang berusaha lagi dikasihi barisan ahli lembaga pengurusan Masjid Abidin Masjid Negeri Kuala Terengganu, datuk-datuk, datin-datin, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin dan hadirat yang diberkati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu dan bersama-sama pada malam ini bagi meneruskan lagi perbincangan kita seperti biasa menerusi kitab Risalah At-Tauhid. Mudah-mudahan sama-sama kita beroleh manfaat dan keberkatan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung perbincangan kita muka surat 56, kitab Risalah Tauhid versi Jawi. Di tengah-tengah dua sifat lagi masuk dalam iftiqar ilaihi. Sifat iftiqar ilaihi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, dua sifat lagi masuk dalam iftiqar ilaihi. Sifat iftiqar ilaihi istighna lepas dah. Kemudian kita masuk iftiqaru ilaihi kullu ma siwah, iaitu setiap benda berhajat kepada Allah Ta'ala. Setiap benda berhajat kepada Allah Ta'ala. Okey, dulu ni masuk dah. Kita sebut dah sifat-sifat yang terkandung dalam iftiqar ilaihi, iaitu daripada 20 sifat ada 9 sifat, iaitu wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Jadi ada 9 sifat termasuk dalam sifat iftiqaru ilaihi kullu ma siwah. Jadi ada dua lagi juga termasuk dalam iftiqaru ilaihi kullu ma siwah, iaitu kata pengarang, selain daripada 9 sifat yang tersebut, ada lagi dua sifat termasuk dalam iftiqaru ilaihi. Baik, jadi 9 sifat tu apa dia? Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Cukup 9. Sebelah termasuk dalam istighna.
9 termasuk dalam sifat iftiqaru ilaihi. Maka jadilah 20 sifat. Ada lagi 2 tambahan lagi yang termasuk dalam kategori kategori iftiqaru ilaihi. Ingat, istighna dengan iftiqaru ilaihi ni dia bahagian. Bahagian yang mana bahagian kategori daripada la ilaha illallah tu ada 2 bahagian. Istighna dan juga iftiqaru ilaihi. Jadi ini kita bincang lanjut dah sebelum ni. Maka lepas dah perbincangan sifat bahagian istighna, kita sekarang ni bincang bahagian iftiqaru ilaihi. Maka apa 2 lagi tersebut? Iaitu kata pengarang, baharu sekalian alam, lawannya qadim alam, iaitu mustahil kerana jika ia qadim nescaya tidak berkehendak yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan mati Allah sekalian, iftiqaru ilaihi ni maknanya semua makhluk yang baharu ni berhajat kepada Allah taala. Maka apabila kita dah mengesahkan, kita setuju, kita berpegang bahawa alam ni baharu, maka kita mengesahkan secara automatik bahawa alam ini memerlukan kepada Tuhan yang membaharukan dia. Maka di sini alam ini berhajat kepada pencipta lah. Maka sebab itulah dia termasuk dalam iftiqaru ilaihi. Faham tuan-tuan dah? Iftiqaru ilaihi kullu ma siwa, maknanya semua makhluk berhajat kepada Tuhan. Jadi antara sifat yang termasuk dalam iftiqaru ilaihi ialah alam ini baharu. Apa kaitan pula? Bila alam ni baharu, maknanya dulu tiada, kemudian ada. Barulah, baru ada. Bukan alam ni sejak azali lagi dah ada. Tidak, dulu tak ada, kemudian sekarang ni ada. Maka tuan-tuan mati Allah sekalian, bila alam ni bersifat dengan dulu tak ada, kemudian ada ataupun baharu ini, maka mesti memerlukan kepada yang membaharukan alam, iaitu yang menciptakan alam. Bermakna alam ini memerlukan pencipta untuk dia tu ada. Ada tak alam sebenarnya? Alam sekarang ni yang kita nampak ni ada tak? Ada. Dan alam yang ada yang ni, ada dia sebab dia perlukan pencipta. Ada dia kerana pencipta lah. Bermakna baharunya alam menunjukkan bahawa dia berhajat kepada Tuhan yang mencipta dia. Maka termasuk dalam kategori iftiqaru ilaihi kullu ma siwa. Faham dah? Jadi alam ni baharu mesti memerlukan kepada yang membaharukan dia. Faham? Contohnya rumah kita. Rumah kita asal tak ada rumah, kita buat rumah. Jadi rumah kita ni dulu tak ada, kemudian ada. Jadi kalau tak ada tukang, tak siap rumah kita. Kalau tak ada tukang hok buat rumah kita, tak ada rumah kita tuan-tuan. Jadi memang guna-guna pun kita perlu kepada tukang. Kita berhajat untuk minta tolong tukang buat rumah kita. Walaupun Tuhan kita, tukang tu walaupun dia ngaji tak tinggi, walaupun dia ni orang kampung kita, walaupun kita ni contoh ustaz, dia respect kita, tetap dalam perkara buat rumah kita perlu kepada dia. Dan dia boleh arah kita macam-macam. Ustaz contohnya, minggu depan upah 2,000 contohnya. Kita kena beri lah. Kita perlu kepada dia. Tak kayu mari 2 tang. Kayu 1-2 contohnya. Tak semi habis dah mari 2 bandar. Tak apa nama kerek kena tok tu. Ya arah kita macam-macam. Jadi kita ikut lah sebab kita berhajat kepada dia. Kerana nak membaharukan rumah kita tu daripada tak ada kepada ada, memang kita berhajat kepada dia. Rumah kita berhajat kepada tukang. Jadi rumah kita ni fakir lah. Kita pun fakir lah. Kerana kita berhajat kepada tukang. Fakir ni maknanya kita ni tak boleh nak duduk seorang. Kita berhajat kepada yang lain. Itu maknanya fakir. Fakir ni lawan kaya. Fakir ni maknanya kita berhajat kepada yang lain. Itu fakir. Maknanya rumah kita ni berhajat kepada tukang. Kita sendiri berhajat kepada tukang. Maka kita ni fakir, rumah kita fakir. Kalau kita kaya, dah ajak dah sebab kita kaya dah. Jadi begitulah juga alam ini. Kalau tak ada pencipta, tak ada alam ni.
Dan adanya alam ni kerana adanya pencipta. Memang alam ni berharap sungguh kepada Tuhan yang menciptakan untuk dia ada. Dah alam ni ada tak sekarang ni? Ada kan? Maknanya memang confirm lah dia berharap kepada pencipta. Berharap tu maknanya fakir. Berhajat kepada yang lain namanya fakir. Okey? Sebab tu lah iftikar. Iftikaru ilaihi maknanya alam ini berhajat kepada Tuhan. Sebab itulah alam ini termasuk dalam kategori iftikaru ilaihi kullu ma siwa. Berhajat segala makhluk kepada Allah Ta'ala. Faham dah? Yang kedua, tiada memberi bekas sesuatu daripada kainat. Kainat ni kejadian lah. Dengan tabiatnya. Dengan semula jadi. Tabiat ni dengan semula jadinya. Dia tak boleh jadi sendiri. Di alam ni tak akan jadi sendiri. Sesuatu tu tak jadi sendiri. Itu maksud dia. Ataupun zatnya lah dengan maksud jadi memberi bekas dengan tabiatnya ataupun zatnya. Lawannya memberi bekas dengan tabiatnya, iaitu mustahil. Mustahil sesuatu tu dengan tabiat dia boleh memberi bekas. Faham tak? Contohnya di kamus sini kerana jika sesuatu memberi bekas dengan tabiatnya, nescaya tidak berkehendak yang lain kepada Allah Ta'ala, kerana lazim pada ketika itu terkaya sesuatu itu daripada Allah Ta'ala. Okey? Jadi antara sifat yang termasuk dalam iftikaru ilaihi iaitu kainat, satu benda lah, satu makhluk, satu kejadian, dia tidak boleh memberi bekas secara semula jadi. Contoh, kita beri contoh lah, obat kalau ikut tabiat dia tu dengan kimia dia, dengan bahan dalam tu, dengan tindak balas daripada ingredient dia, maka kalau orang hak demam tu biasanya boleh sembuh lah. Maka adakah dengan tabiat yang ada pada Panadol itu, obat tu boleh menyembuhkan orang demam? Faham tak? Adakah dengan tabiat yang ada pada Panadol, kuah yang ada pada Panadol boleh memberi orang demam itu sembuh? Apa yang menyembuhkan demam ni? Panadol. Panadol tu memberi bekas pada sembuh. Faham tak? Jadi benda tu mustahil. Apa pula? Sebab yang memberi bekas pada sembuh bukan Panadol, Allah Ta'ala. Kalau Panadol tu boleh memberi sembuh, orang tak berhajat dah untuk minta Tuhan sembuhkan. Apa nak doa ke Tuhannya, padang makan Panadol apa dah sembuh. Jadi di sini tak berhajat orang kepada Tuhan, maka itu mustahil. Jadi kalau ikutnya sembuh tu datang dari Tuhan, maknanya kita ni bilalah Panadol tu tak boleh memberi bekas pada sembuh, maka guna-guna memang kita berhajat kepada Tuhan untuk menyembuhkan. Panadol tu ikhtiar dan juga asbab je, tapi sembuh bukan datang dari Panadol, datang daripada Tuhan tu sendiri. Faham tak? Bermakna kalaulah Panadol tu boleh beri sembuh secara semula jadi, orang tak doa dah ke Tuhan, orang tak berajak, tak tawakal dah ke Tuhan, tawakal ke Panadol je lah. Jadi di sini Tuhan ni takkanlah bukan menjadi tempat tagihan ataupun permintaan hamba, sebab orang akan menagih power yang ada pada Panadol, kuasa yang ada pada Panadol, bukan pada Tuhan. Ke di sini mustahil. Maka apabila Panadol tu tidak boleh memberi sembuh, maka orang confirm akan berhajat kepada Tuhan. Itulah iftikaru ilaihi. Faham tak? Boleh Andai kata api tu boleh membakar, api tu memberi bekas pada membakar. Yang membakar ni siapa? Api ke Tuhan? Yang membakar ni sebenarnya terjadi kebakaran ni api ke Tuhan? Okey, kalaulah api yang memberi bekas bakar, membakar tu api, kenapa Nabi Ibrahim tak terbakar?
dah kenapa orang yang mana dia ni contoh ada ilmu kebal, kenapa bila kena api dok luka, bila kena pisah dok calor langsung. Sedangkan kalau pisah tu tabiat anja boleh melukakan, api boleh membakar, maka confirm orang di ilmu kebal ke, tak ada ilmu kebal ke, mesti terbakar, mesti luka. Betul ke tidak? Kan ada kan orang yang mana dia dia beramal, dia jalan atas bara api. Betul tak? Dia jalan atas bara api, jalan tu, dia jalan macam tak rasa benda. Kita betih kena ejuh pun 2 minggu berair. Betih kita kena exhaust motosikal Honda Cup. Ingat lagi zaman dulu kan? Exhaust dulu panas. Exhaust ni tak cover tu kan. Tak rasa mana. Telah lah. Ada kat panas tu. Cuma tak kena molek. Kalau dulu silap turun motosikal, betih mesti kena exhaust. Tanya orang dulu-dulu siapa tak ada pengalaman yang naik motor tak kena exhaust. Boleh kata setiap orang mesti rasa paling kurang sekali. Betul tak Ji? Cobong ni berair ni apa ke? Dia jadi gelembung-gelembung air. Okey. Jadi gelembung air. Kita kena exhaust motosikal pun gelembung air dah. Lecur dah. Orang tu nampak dalam video YouTube tu dia jalan atas api. Jalan atas bara api. Calor pun tak tapak kaki. Kalaulah api boleh membakar, hangus dah kaki dia. Ataupun gelembung kaki dia, ataupun terbakar kaki dia, tapi tak terbakar pun. Bermakna api tidak memberi bekas bakar. Dan siapa yang membakar tu, yang memberi bakar tu? Allah lah. Allah Ta'ala izin terbakar lah. Allah Ta'ala tak izin tak terbakar. Nabi Ibrahim kena bakar. Api yang marak bukan api lighter. Orang bakar Nabi Ibrahim bukan pasal lighter gitu. Api memang besar, betul-betul besar. Api tu habis kayu-kayu, bahan bakar dikupus tepat untuk bakar Nabi Ibrahim. Tak terbakar sebab api tidak memberi bakar, tidak memberi bekas pada bakar. Tidak, Allah Ta'ala yang membakar. Jadi bermakna makhluk ini, kejadian ini, api ke, pisah ke, obat Panadol ke, apa-apalah, dia tidak boleh memberi bekas. Bila tak boleh memberi bekas, maknanya makhluk ini tak berharap kepada makhluk, dia berharap kepada Tuhan yang boleh memberi bekas. Pasal apa maksud bekas? Maknanya yang memberi sembuh siapa sembuh? Yang memberi sembuh pada sakit. Orang sembuh daripada penyakit, siapa yang beri sembuh? Allah. Yang boleh melukakan tangan ni siapa? Allah. Yang boleh bakar, memberi bekas pada bakar, Allah. Benda lagi, contoh memberi basuh pada air, Allah Ta'ala. Betul ke tak? Jadi bekas-bekas ni datang dari Tuhan. Jadi bila makhluk tak boleh beri bekas, hanya Allah Ta'ala memberi bekas, maka makhluk memang berharap kepada Tuhan yang boleh buat apa saja. Maka termasuk dalam perkara iftiqaru ilaihi kullu ma siwa. Setiap perkara mesti berharap kepada Allah, mesti berharap kepada Tuhan, kerana makhluk tak beri bekas. Orang tu sakit, dia berharap kepada Panadol. Panadol belum tentu sembuh. Ada orang tu dia kanser, dia berharap kepada kemoterapi, belum tentu sembuh. Sebab sembuh bukan datang daripada kemo, sembuh bukan datang daripada obat, sembuh bukan datang daripada penawar. Tidak, sembuh datang dari Tuhan. Maka kalau nak sembuh, akidah kita kena tawakal ke Tuhan, bukan tawakal berharap gantung kepada obat. Memanglah kita ikhtiar, memang kita kena raih asbab-asbab yang ada Tuhan bagi ni, kena. Maknanya tak sihat makan obat, tapi itu asbab. Obat tidak beri sembuh, Tuhan beri sembuh. Sebab ada orang tak makan obat, mula-mula ada sembuh. Ada orang makan obat tak sembuh-sembuh. Faham? Jadi obat tak boleh beri apa-apa, melainkan dengan izin Allah Ta'ala, kerana sembuh datang dari Tuhan. Kerana makhluk tak boleh beri bekas, maka makhluk berharap kepada Tuhan yang boleh memberi bekas pada sesuatu. Maka sebab itulah makhluk berharap kepada Tuhan. Boleh dah tuan-tuan dah? Baik.
Muslimin rahmati Allah sekalian, maka nyatalah yang masuk pada iftiqaru ilaihi itu sebelah sifat, lawannya sebelah sifat, berjumlah 22, iaitu wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an. Wahdaniyah tadi kan? Okey, cukup 6, 9. Kita tambah 2 lagi, iaitu alam ni baharu, yang satu lagi makhluk tak beri bekah. Jadi sebelah semuanya, sifat dan masuk dalam kategori iftiqaru ilaihi kullu ma siwa. Baik, lepas tu lawang dia pula sebelah, mustahil sebelah juga. Jadi 22 sifat. Sifat wajib, sifat 22 sifat sebelah, lawang dia yang mustahil sebelah. Jadi 22 sifat, jumlahnya 22 sifat. Apabila dicampurkan dengan yang masuk pada istighna serta lawannya 28, jadilah jumlahnya 50 aqaidul iman. Jadi 28 campur 22, jadilah 50 pegangan iman. Akidah-akidah kan. 50 pegangan iman yang wajib kita percaya, yang masuk pada kalimah la ilaha illallah. Faham tak tuan-tuan? Kita ulang sikit. Bila kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, terjemahan dia apa? Tiada Tuhan melainkan Allah. Tu rekah tu. Tapi kalau ikut sebenarnya maksud dia hak rapi, hak penuh dia, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. La ma'buda bihaqqin illallah siwallah. Iaitu tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Jadi itu maksud daripada la ilaha illallah. Faham? Bila kata yang berhak disembah dengan sebenar-benar, apa maksud dia? Maksudnya Tuhan itu mesti ada 2 kriteria. Iaitu yang pertama istighna. Istighna an kulli ma siwa, iaitu Tuhan itu sendiri yang tidak berhajat kepada mana-mana makhluk kerana dia maha kaya. Faham tak? Sebab dia Tuhan, maknanya layak disembah dengan sebenar. Kalau contohnya berhala tak layak disembah. Walaupun orang anggap dia Tuhan, waliyazubillah, tapi dia tidak ada sifat istighna. Maknanya dia ni tak kaya sebab dia berhajat kepada orang yang buat tukang pada buat berhala tu. Jadi dia tak kaya, dia fakir. Tuhan yang berhak disembah mestilah dia istighna. Mesti dia ni maha kaya, tak berhajat kepada mana-mana. Tu panggil istighna an kulli ma siwah. Jadi Tuhan ni mestilah, kalau kata berhak disembah, pertamanya 2 ciri. Ciri yang pertama ialah mestilah dia ni maha kaya, tak berharap kepada mana-mana. Jadi kita datangkanlah mana-mana Tuhan yang manusia sembah ni, matahari, bulan, bintang, berhala, pokok, lembu, kambing, biri, wahnya, pokok, benda-benda, semua itu berhajat kepada benda lain. Sama ada berhajat kepada yang membuat dia, berhajat kepada yang memberi makan. Kalau pokok berhajat kepada cahaya, kalau matahari berhajat kepada nuklear, kalau bulan berhajat kepada cahaya matahari, bintang berhajat kepada pembakaran juga. Apa dia? Berhala kepada tukang yang ukir dia. Maka tidak ada ciri pertama istighna, maka tidak layak disembah. Jadi bila berhala tak ada ciri pertama, dia bukan Tuhan sebenar. Matahari tak ada ciri pertama, dia bukan Tuhan sebenar. Kalau lembu, contoh biri, kambing yang disembah tak ada ciri pertama, maka dia tak layak disembah. Itu panggil Tuhan yang layak disembah dengan sebenar. Jadi kedua pula ialah Tuhan ni mesti dia menjadi tempat kepada makhluk berhajat kepada dia. Dia tak berhajat kepada makhluk, tapi makhluk berhajat kepada dia. Itu ciri kedua. Itu perbincangan kita hari ni. Iftiqaru ilaihi kullu ma siwah. Segala makhluk, segala benda
mesti berhajat kepada dia. Barulah dia tu layak disembah dengan sebenar-benar. Jadi kita datangkan semua Tuhan-Tuhan yang ada yang disembah manusia, tak ada satu pun tak ada yang memiliki dua ciri. Yang pertama maha kaya, dan juga iftiqaru ilaihi ni melainkan siapa? Illallah. Allah Ta'ala saja yang ada dua ciri, istighna dan juga iftiqaru ilaihi. Faham? Okey, dua ciri tu pula. Detail lagi. Dah, istighna tu apa sifat istighna? Apa sifat iftiqar? Nak hurainya detail lagi. Dalam istighna dia ada 28 sifat. Dia ada 14 sifat istighna yang wajib, lawang yang mustahil, jadi 28. Iftiqaru ilaih yang kita belajar, dia ada 11, lawang dia 11 juga, jadi 22. Campur 28 dengan 22 jadi 50. Maka bila kita ucap la ilaha illallah, ni sebenar ni, hak mari dalam hati ni. Bila kata tiada Tuhan yang berhak disembah dalam hati illallah, maknanya ada 50 sifat yang kita pegang dalam hati kita. Maknanya bila la ilaha illallah dalam hati kita, aku berimang dengan 50 perkara yang disebut tadi. Faham? 28 dalam istighna, 22 dalam iftiqar. Semuanya aku pegang, aku percaya. Itu panggil aqaid. Aqaid ni pegangan, simpulan. Akidah ni simpulan, jamak dia aqaid. Dia simpulan hati kita pegang kemah keming. Orang paling kejap molek dalam hati kita 50 perkara tadi. Barulah betul jilira dah la ilaha illallah. Tapi kalau sebut la ilaha illallah dalam hati, dia percaya lagi ada Tuhan lain. Kalau sebut la ilaha illallah dalam hati dia masih ingat Tuhan ni berharap kepada makhluk. Bila sebut la ilaha illallah dalam hati dia masih percaya bahawa makhluk lebih kuat banding dengan Tuhan. Dalam hati dia bila sebut la ilaha illallah, dalam hati dia masih lagi menganggap bahawa Tuhan tu jahil. Maka di sini tuan-tuan, la ilaha illallah tidak kira sempurna untuk menjadikan dia berimang betul-betul. Tak berimang. Sebab tak cukup 50 pegangan tu dalam hati dia. Kerana dia masih lagi ingat bahawa Tuhan berharap makhluk. Dia masih lagi berharap bahawa makhluk memberi bekah. Dia masih lagi berharap bahawa Tuhan ni berhajat kepada makhluk. Dia masih lagi berpegang bahawa Tuhan ni baharu contohnya. Maka tak cukup 50, tala 2-3 perkara, maka la ilaha illallah tak beri makna. Tak menjadikan itu lesen masuk syurga dia. Dia tak beriman lagi. Dia kena 50 perkara tu dia pegang betul. Barulah dikira la ilaha illallah betul-betul beriman. Hak itulah permit dalam syurga nanti insya-Allah. Bukan saja la ilaha illallah tu. La ilaha illallah tu biar mari. La ilaha illallah. Ilah tu maksud benda. Tuhan, tiada Tuhan. Tuhan benda. Yang berhak disembah dengan sebenar-benar. 50 perkara dia. Yang memang dia kena pegang dalam hati dia. Tuhan ni bersifat dengan apa dia? Wujud, kidang, bakok, mukhalafatul hawa dikiamu binafsi wadanyah, kudra, irada, ilmu, hayah, samak, basar, kalam, kaunu qadr, kaunu muridan, kaunu aliman, kaunu sami'an, kaunu basiran, kaunu mutakalliman. Lawang dia pula 40 perkara. Capur pula istighna ada 3 tadi. Capur mustahil ada 6. Kemudian iftiqar ada 2. Capur pula mustahil ada 4. Jadi 10, 40, capur 50, jadi 10, 50. Kena pegang belaka tu dalam hati dia. Baru la ilaha illallah tu betul. Faham tuan-tuan? Kalau tak, dia hanya meniti di bibir mulut je lah. Dalam hati dia tak berimang sebenarnya. Sebab tak cukup 50. Dia masih lagi percaya bahawa Tuhan tu baharu. Dia masih lagi percaya bahawa Tuhan tu sama dengan makhluk. Itu bukan iman sebenar tu. Iman sebenar dia kena 50 tu dalam hati dia. Faham dah tuan-tuan? Itu baru betul la ilaha illallah. Sebab ramai mana yang menutur di bibir mulut dengan kalimah tauhid, dalam hati dia betul confirm tak tauhid. Sedangkan tauhid sebenar dalam hati. Tauhid sebenar, akidah sebenar ialah at-tasdiqu bil jinan. Hak tu betul pertama sekali. Iaitu mestilah dia membenarkan dalam hati. Membenarkan dalam hati tu tuan-tuan. Hak tu betul. Dah hak mulut saja, hak mulut belum tentu dalam hati. Mengucap 1000 kali, tapi kalau dalam hati mudah percaya ke Tuhan, tak jadi tak beriman. Orang munafik dia ngaku dia beriman, mulut
ngucap sama, tapi hati tak percaya ke Tuhan. Tak percaya ke Tuhan. Orang Yahudi tuan-tuan, dia percaya ke Nabi, dia percaya kepada Tuhan, dia kadang-kadang dia ikrar kebenaran Nabi Muhammad seperti mana disebut dalam kitab Taurat. Dia lagilah percaya kepada Tuhan Allah Ta'ala kerana dia pun beriman dengan Allah. Tapi masalahnya tak cukup, dalam hati dia tak pegang gitu. Dia pegang Nabi Muhammad ni bukan kepada Nabi sebenar lah apa semua, masalah lah. Kadang-kadang dia pegang bahawa Tuhan ni berjisim, Tuhan sama dengan makhluk, Tuhan tu lemah, Tuhan tu fakir kan. Qalu yadullahi maghlulat. Innallah wa qala al-yahud Allahumma salli ala Muhammad innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Kata orang Yahudi apa? Bahawa Tuhan tu fakir, kami ni kaya. Benda di sini bahawa dia tak kata Tuhan tu kaya, dia kata Tuhan tu fakir. Maka tak cukup istighna tau. Walaupun dia kata dia percaya ke Tuhan, tapi dia anggap Tuhan tu fakir. Yang sebut dalam Quran ni, Allah Ta'ala firman, kata orang Yahudi, innallaha faqirun wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu. Tuhan tu fakir, kami kaya, kata orang Yahudi. Maka Allah Ta'ala kami catat, rekodkan apa yang mereka telah katakan. Jadi di sini, walaupun dia kata dia beriman ke Tuhan, tapi dia tak mengakui Tuhan tu maha kaya. Sebab dia kata Tuhan tu fakir, tak istighna. Maka kita tak macam Yahudi tuan-tuan. Kita mestilah bila kata kita beriman, Tuhan tu kaya. Innallaha huwal ghani. Allah Ta'ala tu kaya. Wa antu wallahul ghaniyyu, Allah kaya, wa antumul fuqara. Mu tu fakir. Makhluk hamba Allah Ta'ala kita ni fakir. Tu betul beriman. Bila Allah Ta'ala kaya, innallaha ghani wallahu ghani wa antumul fuqara. Jadi bila Tuhan tu kaya, istighna. Wa antumul fuqara, mutu fakir, iftiqaru ilaihi. Makhluk ni berhajat kepada Tuhan sebab kita fakir. Faham? Makhluk ni fakir. Jadi istighna ilaihi. Istighna maknanya iftiqaru ilaihi, kita ni berhajat kepada Tuhan. Wallahu ghaniyyu. Allah Ta'ala yang kaya. Itu Tuhan ada sifat istighna, tak berhajat kepada makhluk. Itu akidah sebenar. Maka la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Ta'ala. Berhak disembah dengan sebenar-benarnya ialah Tuhan yang ada dua ciri. Keimanan yang Tuhan yang dalam diri kita bahawa Tuhan ada dua ciri, istighna, dan juga kita ni berhajat kepada dia, iftiqaru ilaihi. Sama tali menepati firman Allah Ta'ala, wallahul ghaniyyu, Allah Ta'ala istighna, wa antumul fuqara, kita fakir, iaitu iftiqaru ilaihi kullu ma siwa, iaitu semua makhluk berhajat kepada Tuhan. Itu Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. Baik, jelas tu. Habis helio lah. Pulah kau ni. Gitulah masuk dia dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Kata pengarang lagi. Sungguhnya di dalam perkara i'tiqad memberi bekah itu ada berbagi-bagi pahaman. Dalam perkara memberi bekah. Bukan bekas Tupperware ni. Tupperware ni jangan termain-main. Kalau tinggal hilang Tupperware, tok lelaki tak berani balik rumah. Sebab siapa-siapa tu, bang, Tupperware saya guna bang. Allah, tu perkara paling payah nak jawab. Tu. Sebab silap jawab tidur dulu. Silap jawab jatuh dah masak nasi 2 minggu. Jadi bukan bekas-bekas ni Tupperware. Bukan. Benda Tupperware ni boleh beli. Bekas-bekas ni memberi bekas. Maknanya benda macam kita sebut tadi lah. Sembuh. Sembuh tu memberi bekas pada sembuh. Terbakar. Tu bekas tu. Perbuatan Tuhan memberi bekas. Maknanya Tuhan yang memberi bakar tu. Tuhan yang menjadikan bakar tu. Tuhan yang menjadikan sembuh. Tuhan yang menjadikan luka. Tuhan yang menjadikan basah. Tuhan yang menjadikan dia lembab. Tuhan yang menjadikan dia tu kering. Tu bekas tu. Faham dah? Jadi di sini ada pelbagai pahaman berkenaan dengan memberi bekah ni. Apa, ada orang pertikaian ke? Ada pahaman yang sesat, yang salah berkenaan dengan memberi bekas. Di sini dinyatakan 4 i'tiqad dan kepercayaan. Jadi diurailah 4
kepercayaan ataupun pegangan yang berkaitan dengan membekah. Jadi hak yang mana hak betul, hak mana salah. Hak mana hak ahli sunnah wal jamaah, hak mana yang ahli bid'ah. Yang pertama. Ini pahaman pertama berkenaan dengan memberi bekah. Iaitu beriktikad kainat, iaitu makhluk ataupun satu kejadian memberi bekah dengan tabiat. Dengan zat dia tu boleh memberi bekas. Contoh seperti beriktikadkan pisau boleh memutuskan, melukakan, memutuskan. Dan api sendiri boleh menghanguskan, boleh membakar, boleh menghanguskan. Maka iktikad ini ijma' ulama. Ijma' ni maksudnya semua ulama menghukumkan kafir. Jangan main. Jangan main tuan-tuan. Kalaulah dia percaya bahawa makhluk ni boleh memberi bekas, maka boleh jatuh pada kafir. Khilaf ke ustaz? Tak, ijma' ulama. Confirm. Bila kata ijma' ulama ni, memang kena pegang. Wajib pegang 1%. Bahawa jatuh dia pada kafir. Na'udzubillah. Bahaya tuan-tuan. Kalau kita duduk pegang sangat obat ni boleh menyembuhkan. Bimbang juga awal-awal nak jatuh tu. Kita taklah sampai orang pegang gitu jadi kafir terus. Kita tak menghukum orang. Tapi kalau main duk bergerak sangat, memang 1% bergerak ke obat, memang betul-betul percaya tak ada obat tak jadi kerja. Kena ada obat juga. Mana kalau tak ada obat tu kira macam tak ada harapan hidup terus. Contohnya, hati-hati. Takut jatuh pada dia ingat obat tu yang boleh beri sembuh. Hati-hati. Bukan tak payah makan obat, lepas balik pada kuliah maghrib ni capok terus obat dalam lokang. Buang kat naku obat. Sebab apa? Ustaz Khabar jangan percaya ke obat. Bukan dia percaya. Kita Khabar pegang asbab. Peganglah asbab ikhtiar tu. Tapi bukan pegang dalam hati obat menyembuhkan. Saya sendiri kalau cakap gini pun saya makan obat. Obat kuat. Kurang je dah. Kita makan demam, kita makan apa nado. Actifas. Keping malam ni. Kita makan nado obat badan, apa nado. Tapi yang penting ni iktikad kita lah. Ni ikhtiar aku. Jadi dia menjadi asbab kepada kesembuhan. Tapi yang menyembuhkan ke obat ni Allah Ta'ala yang beri sembuh. Kita ikhtiar dengan obat. Kalau Nabi suruh juga untuk berikhtiar berobat. Tak kata tadawu. Nabi kata berobatlah kamu. Nabi kata berobatlah kamu. Jadi berobat lah. Tapi Nabi tak kata bahawa peganglah obat ni boleh menyembuh. Tak, Nabi tak kata gitu. Nabi kata semua datang dari Tuhan. Faham tak? Jadi kalau ada pahaman yang mengatakan makhluk ni boleh memberi bekas, bukan sekadar obat tadi je, benda-benda lah. Apa yang bekas? Contohnya kalau air memberi basah, lembab. Sebab apa lembab air? Sebab air. Jadi air ke yang memberi bekas pada basah atau pada lembab? Tak. Okey. Bakar ni sebab apa? Sebab dia memang api. Tapi adakah api memberi bekas pada bakar? Tak. Okey. Adakah bila tak ada orang, bila tak ada tanah, orang bila orang tu berjalan mesti kena ada tanah. Untuk ada tempat dia berpijak sebab graviti. Orang tu bila ada graviti mesti tak boleh nak terbang. Ada je orang terbang. Tak ada kapal terbang pun, ibu terbang jalan atas udara semua. Sebab tak mestinya ada graviti ni, mesti orang tu membekas pada orang tu mesti jatuh. Contohnya. Jadi banyak perkara yang membekas. Cuma kita jangan ingat bahawa makhluk boleh beri bekas tu je. Seperti mana Nabi Ibrahim tak terbakar walaupun dibakar dalam api. Sebab yang memberi bakar tersebut iaitu Allah. Jadi di sini besar macam mana api tu pun Allah Ta'ala tak izin. Kunna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Okay? Allah Ta'ala perintahkan, Allah Ta'ala tak izin. Wahai api, jadilah kamu ni sejuk dan juga sejahtera, selamat untuk Ibrahim. Maka di sini api tu bakarlah besar mana
Tetap tak terbakar Nabi Ibrahim. Tuhan boleh je. Maknanya nak buatkan bahawa bila nak bakar tu mari hujang, habis tak nyala api, boleh je. Betul tak? Ataupun masa you nak cucuh api tu tak boleh, api tu mampu dulu. Betul tak? Boleh tak? Boleh. Tapi Tuhan nak tunjukkan juga bahawa api tak memberi bekah. Jadi di sini Allah Taala nak memperlihatkan juga mukjizat Nabi Ibrahim. Biar bakarlah besar, memang besar sungguh api tu. Memang besar sungguh api tu. Manakala Tuhan tak boleh je Tuhan ni nak beri biar api tu tak besar. Boleh je Tuhan tu nak beri apa dia? Nak beri Namrud tu mati awal. Boleh je Tuhan tu nak bagi bahawa hujang turun sampai tak nyala, basah habis kaya api. Tapi di sini Tuhan nak memperlihatkan mukjizat dan memperlihatkan bahawa api tidak membakar secara semula jadi, dia tidak. Iaitu yang membakar Allah Ta'ala. Pada peristiwa Nabi Ibrahim ini, Allah Ta'ala nak tunjukkan bahawa api tidak memberi bekah. Allah Ta'ala yang memberi bekah. Maknanya Allah Ta'ala tak izinkan untuk dibakar. Allah Ta'ala tidak membakar Nabi Ibrahim. Maka sekadar api sahaja yang menyala, tak terbakar Nabi Ibrahim. Sebab kita kata Tuhan tak izin, betul. Tuhan tidak menjadikan bekah terbakar pada Nabi Ibrahim walaupun duduk dalam api yang besar. Faham dah? Kita pun boleh nampak depan mata orang demo kebal. Kan ada kan kalau tengok video YouTube di Indonesia contoh, ada kan? Ada guru silat tu, ni tentera kepung tembok tembok. Dah lu. Peluru bertali aku kata tembok pupun tembok tak perlu. Tak jejah. Bermakna peluru tak boleh nak melukakan. Sebab melukakan, memberi bekah pada luka tu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak izin. Ada perkara Allah Ta'ala izin. Tak nanti peluru. Tak nanti peluru. Kena bulu pun luka. Kalau Tuhan nak buat luka. Betul tak? Ada kadang kertas selah pun boleh tembuh kalau Tuhan nak jadikan benda tu tembuh. Tapi nak bagi tahu di sini bahawa makhluk tidak boleh memberi bekah. Makhluk tak boleh beri bekah, hanya Allah Ta'ala. Siapa yang berkata bahawa makhluk ini boleh memberi bekah, maka boleh jatuh pada kafir, na'udzubillah. Ijma' ulama'. Ijma' ni maknanya apa? Semua ulama'. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian yang kedua, beriktikad kainat membekah dengan kekuatan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita akan sambung pada pertemuan akan datang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.